Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian. InsyaAllah pagi ini kita sambung lagi muka surat 48 berkenaan dengan ayat hukum-hukum berpuasa, itu ayat 187. Hukum berpuasa ataupun hukum-hukum pada malam berpuasa. Jadi oleh kerana dalam perbahasan yang telah terdahulu kita telah baca Allah SWT mengharuskan kepada orang-orang yang berpuasa untuk mereka menggauli isteri mereka pada malam-malam Ramadan, dan itu tidaklah menjejaskan ibadat mereka. Kerana yang dikehendaki daripada perintah berpuasa itu adalah untuk mendidik jiwa, untuk mengawal hawa nafsu, tetapi tidaklah sama sekali untuk membuang keinginan hawa nafsu itu. Ia perlu dididik, perlu dilatih dengan pelbagai ujian. Antaranya tidak boleh makan dan minum dan bersetubuh pada siang hari, dan pada malamnya pula boleh. Dan itu tetap sesuai dengan kehendak ketetapan Allah SWT, iaitu wabtagu ma kataballahu lakum. Carilah apa yang Allah Taala telah tetapkan untuk kamu, yakni persetubuhan itu sendiri ataupun hasil daripada persetubuhan, iaitu untuk mendapatkan anak. Kemudian kerana ada perbahasan tentang persetubuhan ini, maka pengarang kita ni dia tarik lagi berkenaan dengan hukum mencium ataupun mengucuk isteri bagi orang yang berpuasa. Imam Bukhari di dalam sahihnya telah menyebut daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashir wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irbihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dia mengucuk dan bersentuhan kulit, maknanya bermesraan dengan isterinya dalam keadaan baginda berpuasa, dan baginda itu orang yang paling dapat menguasai hajatnya di kalangan kamu ini. Maknanya kita lihat daripada hadis ni, iaitu seseorang itu tidak boleh terlajak untuk melarang daripada muqaddimah kepada persetubuhan itu yang dikatakan sebagai qublah, mencium. Mencium itu dikatakan sebagai muqaddimah kepada persetubuhan, itu masih lagi diperbolehkan. Tetapi Aisyah menyebut di sini Nabi lebih mengawal keinginannya itu, maknanya dengan syarat itu tidak merasakan syahwat, kena kawal. Jadi jangan pergi kepada khatimah. Muqaddimah tak apa, jangan pergi kepada isi dalamnya dia tu, apatah lagi nak pergi pada khatimah, tak boleh. Daripada sini Imam Nawawi ketika menerangkan hadis ini dalam syarahnya ke atas Sahih Muslim, kata Syafi'i dan ashab, murid-murid Imam Syafi'i, sahabat-sahabat Imam Syafi'i berkata, qublah, mana mencium ketika berpuasa tidaklah haram kepada orang yang tidak tergerak syahwat. Mana sekadar cium, sekadar dia letak bibir dia di wajah isterinya ataupun di bibir isterinya, sekadar tu tanpa tergerak apa-apa syahwat, itu boleh, tidak haram. Cuma hak lebih moleknya hendaklah dia tidak buatlah. Dan tidak boleh nak dikatakan makruh pula. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dia tidak buat benda yang makruh. Maksud makruh ni balik hak asal, mana yang dibenci, yang dibenci. Di sisi setengah daripada ulama yang terdahulu, makruh ni dia hampir kepada haram dah. Sebab dibenci. Kalau baca dalam kitab ulama-ulama yang terdahulu, ulama mutaqaddimin, bila dikatakan wa yukrah, pada benda tu tidak disukai, dibenci, maknanya hampir dekat dengan haram. Cuma orang kemudian dia kata buat tak dasar, dah tinggal boleh pahala, jadi nampak macam yang ingin. Tetapi penggunaan ulama yang terdahulu, makruh tu dia kena pakai yang dibenci, yang dibenci. Jadi Nabi SAW ini kita tidak boleh kata baginda buat hak benda yang makruh. Lebih tepat hendaklah dikatakan bahawa itu adalah khilaf aula, menyalahi yang utama. Menyalahi yang utama dalam istilah dia ni, sesuatu yang tidak harus dilakukan itu sebenarnya dia terjemah daripada istilah khilaf aula. Jadi dalam jenis hukum ni, dah kita belajar 5 hukum ni.
wajib, sunat, makruh, harus, haram. Tapi diperincikan lagi, dia ada benda sunat, maknanya pernah dibuat oleh Nabi SAW, dan ada juga benda yang dipanggil mustahab, dianggap elok, dianggap elok. Jadi dianggap elok ni, dia tidak sampai tahap sunat, tapi dipandai baik. Biasanya mustahab ni dipandai baik oleh ulama berdasarkan kepada hadis-hadis. Dia bukan sabit daripada hadis, tetapi dipandai elok, dianjurkan. Samalah juga dalam dari segi kurang makruh ni, dia panggil khilaf aula. Tapi kita tak boleh nak kata itu makruh. Khilaf aula maknanya menyalahi yang utama. Jadi kita tidak boleh kata ni makruh berhubung dengan Nabi SAW, walaupun ada sahabat Nabi buat. Sebab itulah kita kata khilaf aula. Sebab memandangkan kepada diri kita ni tidak mampu mengawal, tapi Nabi lebih dapat mengawal, maka kepada Nabi itu dia tidak makruh lah. Cuma kita ni takut jadi tidak mukaddimah sahaja. Kerana apa? Kerana Nabi SAW itu yu'manu, maknanya terpelihara untuk tidak melampaui batas hak ciuman itu, tetapi dibimbangi pula kepada orang lain. Seperti mana kata Aisyah, Nabi SAW itu adalah orang yang lebih dapat mengawal gelejak hawa nafsunya. Ataupun dalam setengah riwayat dibaca li'arabihi, dapat mengawal alak dia. Dapat mengawal alak ni mana tidaklah berlaku, kita kata intisar, jadi mengembang. Bahasa kasar sikit, ra tu tak ada. Kalau ada ra tu, itu boleh merosakkan ataupun mengurangkan pahala puasa. Sekadar bersentuhan itu tak apa. Jadi adapun orang yang tergerak syahwatnya, maka itu haram pada dirinya mengikut pendapat yang lebih sahih di sisi ashab kita, dan ada yang kata makruh tanzih, mana makruh yang patut dielak. Walaupun boleh tapi lebih patut dielak. Kata Qadhi Iyad, ada dikatakan dengan keharusannya bagi orang yang berpuasa secara mutlak dari kalangan sahabat dan tabi'in, Imam Ahmad, Ishaq, Daud Az-Zahiri, dan Imam Malik mengatakan makruh secara mutlak. Maknanya di kalangan sahabat, tabi'in, Imam Ahmad dan lain-lain, mereka mengatakan boleh, tak ada masalah sedikit pun untuk seseorang yang berpuasa itu dia mencium isterinya. Tapi Imam Malik kata tak boleh hukum mana pun. Kata Ibnu Abbas, Abu Hanifah, Thawri, Auza'i dan Syafi'i, dia buat perincian, dia kata makruh kepada orang muda, tidak kepada orang tua. Sebagaimana satu riwayat daripada Imam Malik. Mana ada perincian, kena tengok. Orang puasa tu orang muda ke orang tua, ataupun orang ni pengantin baru ke, ataupun orang lama dah nikah. Sebab itulah orang tahu nikah bulan Syaban tu. Jadi takut-takut berlaku perkara seperti ini. Ada diriwayatkan oleh Ibnu Wahab daripada Imam Malik bahawa harus kucup itu pada puasa sunat, tidak boleh pada puasa fardu. Maknanya pembahagian perincian itu banyak boleh dibuat. Dan tidak ada khilaf, ia tidak membatalkan puasa. Maknanya dari segi hukum mencium itu sendiri, dia tidak kata membatalkan puasa. Cuma hukum dia tu sendiri, hukum dia tu, apa hukum dia? Dan bila buat, dia tidak batal puasa pun. Sebab apa? Sebab membatalkan puasa ni, bila melibatkan sesuatu tu masuk dalam rongga makanan. Rongga makanan ataupun rongga kemaluan. Kita masuk ubat, kita minum air ke, ataupun kita masuk air ke dalam hidung ni, dia akan sambung ke mulut. Jadi kalau kata kucupan tu bergoma, kita kata dah suami isteri tadi, air liur suami masuk dalam isteri masuk dalam suami, tu batal puasa lah. Tu dia panggil mubasyarah fahisyah. Kerana sudah itu dah air liur tu, kalau telan lah, kalau tak telan tu dia pergi makruh tahrimi, makruh dilarang. Jadi tidak ada khilaf bahawa ia tidaklah membatalkan puasa melainkan keluar mani dengan sebab qublah. Itu batal puasa. Maknanya ada orang ni dia cepat keluar mani, kucuk sikit lah, dia sudah apa ni keluar mani, jadi batal puasa. Jadi batal puasa tu kerana mukaddimah
persetubuhan, lepas tu keluar mani. Jadi mukaddimah persetubuhan itu adalah perbuatan sengaja. Mukaddimah persetubuhan itu adalah perbuatan sengaja, kemudian keluar mani dengan cara tadi, batal puasa. Mani itu keluar dengan sengaja. Dia berbeza kalau orang itu tidur, dia bermimpi keluar mani, tak batal puasa dia, sebab keluar dalam keadaan dia tidur. Tapi hak ni dia mencium saja sudah keluar mani, itu sudah dikira membatalkan puasa. Mereka berhujah tentang perkara ini dengan hadis yang masyhur dalam kitab-kitab sunat, iaitu sabda Nabi SAW, ara'aita law tamadmadta, apa kata kamu kalau kamu berkoma? Kalau kita koma ni batal puasa ke tidak? Sebab koma ni dia mukaddimah sebelum daripada kita minum air. Jadi kalau kita koma selagi tak telan tak batal puasa. Jadi Nabi mengkiaskan antara koma dengan mengucup ni, dia tidak batal puasa kerana dia tidak telan. Dia tidak telan air. Sebab orang yang minum tu dia sudah telan air. Bila dia berkoma, sekadar berkoma, dia tidak batal puasa. Sebab makna hadis ni, berkoma itu adalah mukaddimah kepada minum, dan kita telah mengetahui bahawa berkoma itu tidak membatalkan puasa. Demikianlah, mencium itu, mengucup itu adalah mukaddimah kepada jima' dan dia tidaklah membatalkan puasa. Kemudian Al-Khattabi, di pensyarah kitab Abu Dawud, kitab Bukhari, dan ada kaum hadis dia ni, dia kata Ibnu Mas'ud Sa'id bin Musayyib berpendapat bahawa orang yang mengucup hendaklah dia ganti satu hari pada hari yang dia mengucup itu. Kata pengarang kita ni, ini adalah pendapat paling dhaif sekali. Sebab bersalahan dengan hadis, bersalah dengan qiyas. Sebab hak qiyas tadilah, lau ara'aita lau tamadmadta, maknanya Nabi telah mengajarkan kepada sahabat ni cara guna qiyas. Mana kita kena lihat an-nazair, hak sebanding. Mana nak serupa ni antara mengucup dengan koma ni, dia sama-sama mukaddimah. Jadi tak batal puasa kalau berkoma, maka demikianlah juga mengucup itu. Pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang lemah, kerana tidak ada dalil kuat yang menguatkannya, ataupun kita kata bercanggah dengan hadis yang pertama yang telah kita baca tu. Awal perbahasan kita ni, riwayat daripada Aisyah, Nabi SAW ada mengucup dan bercumbu dalam keadaan baginda berpuasa. Mana boleh. Jadi kalau benda tu membatalkan puasa, takkanlah Nabi merosakkan puasa dia. Sedangkan pendapat yang kuat berlandaskan kepada dalil adalah pendapat pertama dan kedua, kerana adanya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Umar bin Abi Salamah, iaitu anak tiri Nabi ni, bahawa beliau bertanya kepada Nabi SAW, ayuqabbilu shaim, bolehkah orang yang berpuasa itu mengucup? Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, sal hadhihi, mutanyalah Ummu Salamah, tanyalah ibu kamu. Mana perkara lagu ni, orang itu tak ada masalah nak bertanya kepada ibu dia. Maka fa akhbara, Ummu Salamah memberitahu kepada Umar ini bahawa Nabi SAW ada buat demikian. Faqala, jadi dia pun tarik pula, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zalika wa ma ta'akhkhar. Engkau tak apalah nak buat benda ni, sebab tidak dikira dosa. Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa-dosa kamu yang terdahulu dan akan datang. Maka Nabi SAW kata kepadanya, ama wallahi inni la'atqakum lillah wa akhsyakum lah. Ketahuilah bahawa aku ni lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala berbanding dengan kamu ni, dan aku lebih takut kepadanya. Maknanya perbuatan seperti ini dia sama sekali tidak bercanggah dengan ibadat berpuasa, dan itu tidak menafikan takwa kepada Allah Ta'ala, dan ini juga tidak menghalang seseorang itu daripada mencapai darjah takwa bila dia berpuasa lalu dia mengucup isterinya. Itu dalil yang pertama untuk menguatkan pendapat yang pertama. Maknanya tidak perbuatan mengucup isteri ketika berpuasa ni Nabi ada buat, dan Nabi mengatakan bahawa aku lebih takwa kepada Allah Ta'ala, pada aku buat benda ni kadang aku bertakwa juga. Maknanya perbuatan ni tidak menafikan takwa, tidak menafikan ibadat puasa. Ya, tujuan dia untuk mencapai takwa. Dalil yang kedua, iaitu
Riwayat daripada Abu Daud, daripada Jabir bin Abdullah, katanya Umar Al-Khattab ni dia terlampau gembira. Lalu aku mengucuk isteri aku ni, ketika aku berpuasa, aku pun mari pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sanatul yauma amran azima." Pada hari ini aku telah buat satu perkara yang besar. Salahlah pada anggapan dia. Qabaltu, aku telah mengucuk sedangkan aku berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ara'aita law tamadmadta min al-ma' wa anta sha'im?" Qultu la ba'sa bihi. Qala famah. Jadi lagu mana kalau kamu berkumur dengan air dalam keadaan kamu berpuasa, batal puasa ke tidak? Aku kata tak ada masalah. Lagu itulah benda ni. Maknanya dari segi kiasnya boleh dikiaskan antara kumur dengan qublah itu, mencium itu. Qultu, kata Syekh Imadi lagi, dah ada dua di sini, dalil sudah cukup dah lah untuk membantah pendapat yang ada diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud dan Sa'id Ibnu Musayyab. Dengan sebab itu kata kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad fi Huda Khairil Ibad ni, wa kana yuqabilu ba'd azwajihi wa wasaim fi Ramadan. Nabi ni ada mengucuk salah seorang isterinya ketika baginda berpuasa pada bulan Ramadan, dan Nabi SAW buat persamaan antara mencium dengan berkomor bagi orang yang berpuasa. Mana serupa sahaja hukumnya. Dan Nabi ada juga kata, waqala aidan, kata Ibnu Qayyim tidak sahih. Mengikut Ibnu Qayyim tidak sahih orang yang membezakan antara orang muda dengan orang tua, dan tidak ada hadis yang mari melalui sanad yang sahih berkenaan dengan perbezaan tadi. Jadi itu mungkin berdasarkan kepada kiaslah ataupun istihsan. Sebab biasanya orang muda ni dia tidak dapat kontrol. Orang tua ni dia tenang, relax sikit. Tapi orang tua tak dah. Orang muda selalunya. Saya berkata, adapun dalil bagi pihak yang membezakan antara orang muda dengan orang tua ni, boleh jadi mereka itu bersandarkan kepada hadis riwayat Abu Daud daripada Abu Hurairah bahawa ada seorang lelaki bertanya Nabi SAW tentang mubasyarah, bercumbuan bagi orang berpuasa, maka Nabi membenarkan. Kemudian mari seorang lagi bertanya kepada baginda, lalu Nabi larang. Rupa-rupanya orang yang diberi kelonggaran itu adalah orang tua, dan orang yang dilarang itu adalah orang muda. Qultu, kata pengarah kita ni, walau bagaimanapun hadis ni dhaif kerana terdapat Abul Ambas. Tidak ada seorang pun yang mengatakan beliau thiqah kecuali Ibnu Hibban. Dan Ibnu Hibban seperti mana yang kita maklum, dia ni napih luah sangat. Jadi ramai perawi-perawi yang majhul ni boleh jadi thiqah di sisi beliau berdasarkan kepada kaedahnya. Maknanya seorang perawi itu, kalau seorang saja ada perawi yang meriwayatkan daripadanya dan kata thiqah, itu sudah cukup dah. Sedangkan bagi orang lain tak boleh, kena ada dua. Barulah orang itu dikatakan sebagai tidak majhul. Dia kena ada dua orang yang menjadi perawi daripadanya. Kalau seorang tak cukup, dikira sebagai majhul di sisi kebanyakan ulama hadis. Adapun Ibnu Hibban ni, bagi dia seorang pun cukup dah untuk menghilangkan sifat majhul, tidak dikenali perawi itu. Berdasarkan kepada ini, kita tidak boleh menerima tauthik Ibnu Hibban. Maknanya kita tidak boleh bermudah dalam menerima kata-kata Ibnu Hibban bahawa orang ini thiqah kerana kadang-kadang seorang saja yang menjadi anak murid pada perawi tadi. Itu tidak cukup. Dia kena ada dua orang. Kemudian kena dinaskan pula bahawa orang ini thiqah. Dan hadis ini juga bercanggah dengan hadis Muslim yang terdahulu, di mana yang bertanya itu adalah Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ni anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Ummu Salamah. Itu dia pada waktu itu muda. Nabi tak larang. Nabi tak kata kamu muda, tak salah. Tak. Nabi membenarkan hak riwayat tadi tu. Nabi kata amma wallahi inni la atqakum tu. Nabi tak sebut pun dari segi kamu muda, kamu tidak tua, aku ni tua, kamu muda, tak. Nabi cuma kata aku lebih bertakwa pada Allah Ta'ala. Maknanya aku buat benda ini walaupun aku ni lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maknanya kalau betul-betul bertakwa pada Allah Ta'ala,
tidak menyentuh pun isteri. Maknanya menyentuh isteri itu tidak bercanggah dengan matlamat berpuasa. Jadi yang bertanya ini Umar bin Abi Salamah, dan Nabi SAW tidak membezakan hukum baginya. Dan kalau kata Nabi ada membezakan hukum ini, maka tentu pada waktu itu Nabi memberitahu tidak boleh kerana kamu muda. Kemudian apakah hukum bila seorang lelaki itu mengucup isterinya, fa'amna hiya au amna huwa? Lagu mana pula kalau suami itu mengucup isterinya, tiba-tiba isteri keluar mani. Jadi hak pergi mengucup tu suami, tiba-tiba isteri keluar mani ataupun dia tu keluar mani. Maka kata pengarah ni kepada kita, ketahuilah bahawa sesungguhnya boleh bagi seorang lelaki untuk mencium isterinya. Kerana dia berpuasa dengan syarat dia tidak boleh sengaja menyebabkan terkeluar mani. Kalau dia keluar mani ataupun isterinya keluar mani, maka rosak puasa orang yang keluar mani dan wajib kena qada pada tempatnya itu. Kerana apa? Kerana mengeluarkan mani itu bercanggah dengan puasa daripada dua sudut. Yang pertama, ini adalah perbuatan melepaskan syahwat yang bercanggah dengan adab berpuasa. Sebab dalam hadis ada menyebut, hadis kursi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang ni dia telah meninggalkan makanan dia, minuman dia dan syahwatnya itu kerana aku, kerana bertakwa kepada aku. Jadi orang yang sengaja mengeluarkan mani ini adalah orang yang tidak meninggalkan syahwat dia ikut hawa nafsu dia. Kemudian ada dalam hadis Jabir tadi, Nabi berkata pada Umar, macam mana kalau kamu berkomo? Berkomo itu tidak membatalkan puasa. Jadi Nabi menganggap qublah, mengucuk itu sama dengan berkomo, dan telah sabit bahawa tamat madha ni telah sabit bahawa orang yang berkomo lalu air masuk dalam rongga dia lah, dalam perut dia ni, batal puasa. Kalau tidak sampai ke rongga, tak batal. Demikian juga mengucup itu seperti mana berkomo. Kemudian di sini Imam Nawawi ada menyebut beberapa nas daripada imam dalam kitab dia, kitab Majmu' ni. Kalau seseorang itu mengucup ataupun dia mencembui isterinya, bukan pada selain daripada kemaluan dengan zakarnya, atau dia menyentuh kulit isterinya dengan tangannya dan sebagainya, padanya dia menggeser. Kalau keluar mani, batal puasanya. Kalau tidak, tidak. Sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang, yakni Abu Ishaq Ash-Shirazi, pengarang kepada Muhazzab. Dan pengarang kepada kitab Al-Hawi, yakni Al-Mawardi, dan lain-lain, dia kata ijma' bahawa batal berpuasa orang yang mengucup ataupun mencumbui isterinya itu walaupun tidak pada faraj, lalu keluar mani. Dia berdasarkan juga kepada hadis tidak batal puasa bila mana tidak keluar mani, dengan hadis-hadis yang sahih, iaitu bahawa Nabi SAW mengucup isterinya dalam keadaan dia berpuasa. Jadi hak kita sebut ni lah hak mazhab al-mansus, dan itu diputuskan oleh jumhur, maknanya tidak membatalkan puasa. Cuma bila kita baca semua perbahasan ni, jadi kita kena balik kepada realiti lah sebenarnya. Kena balik kepada tujuan daripada berpuasa, seperti mana dalam hadis qudsi tadi Allah Ta'ala kata yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Jadi kalau seseorang itu dia mengucup isterinya kerana keinginan syahwat, selagi tidak keluar mani, tak batal puasa dia. Tapi itu sudah menyalahi ibadat puasa, sebab dia kena tinggalkan syahwat. Jadi muqaddimah kepada persetubuhan itu dikira syahwat juga. Maka kalau siapa dia terangsang, ataupun dalam istilah Arab dia panggil intishar. Mana dia jadi mayugam. Lepas tu ataupun satu lagi intisar. Dia jadi tegang. Maka itu telah menyalahi maksud berpuasa. Sebab itu dikira sebagai rafath. Rafath tu mencarut tu tak boleh dah. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskha. Bila mana hari orang itu berpuasa, maka janganlah dia mencarut, bercakap benda-benda lucah ni walaupun dengan isteri dia, dan janganlah dia berbala. Jadi kalau dia ada mencumbui, mengucup isterinya dengan syahwat, maka tak boleh. Kerana walaupun benda tu tidak batal puasa, tetapi itu sudah menjadi makruh. Cuma bila kita balik kepada hadis ni,
Sifat sebenar Nabi SAW mengucup isterinya itu, dia bukan kucup syahwat. Sebab tak mungkin Nabi larang orang daripada melayani syahwat dia, walaupun dengan cara muqaddimah, tiba-tiba Nabi sendiri melayani juga. Jadi difahami di sini, qublah di sini, mencium di sini adalah dia panggil qublatur rahmah wal atfi. Maknanya kucupan mesra dan kasih sayang. Hak mudah tak? Macam kita salas, siung, bila lagi kerja lah, lagi musafir, lagu mana? Jadi sekadar tu je. Macam kita kucup anak kita ke apa semua, sekadar tu je. Hak Nabi buat dalam bulan puasa. Bukan melayani syahwat dia. Sebab Nabi sendiri kata, berdasarkan pada kursi tadi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dia kena ada hak tu. Jadi kalau sekadar qublah rahmat, cuma kasih sayang kemesraan, maka itu tak apa. Malah hak tu kalau kira kat molek lah. Sebab Nabi buat. Jadi hak dilarangnya bila orang tu layani kehendak nafsu dia walaupun dengan cara qublah. Tu hak lebih munasabahnya. Dan tidak boleh terlajak lah dalam bab ni. Tidak boleh terlajak tu dari segi mana? Bila dilarang daripada kita ni untuk bersetubuh, maka kita kata tak boleh berlaku. Tengok bini pun tak boleh. Si hari tu tak tengok dah bini sebab takut naik syahwat. Tu dia kira sebagai ta'ammuk, terlajak. Jadi itu bukan rukun puasa. Hak rukun puasanya jangan bersetubuh. Tapi bersentuhan jalan piping apa semua tu tak boleh. Jadi satu ketika dulu ada yang berpendapat tidak boleh. Maka ada ni memberitahu kepada kita sekadar cuma mesra kasih sayang itu tidak mengapa. Kemudian bahagian berikut ni kata Ibnu Qudamah dalam kitab dia Al-Mughni. Sesiapa yang makan dan minum atau memasukkan dalam rongganya itu daripada mana-mana bahagian. Jadi rongga ni, rongga mulut ni, rongga hidung dia akan sambung ke mulut juga. Rongga telinga ataupun rongga kemaluan apa semua ni dah. Ataupun dia mengucup lalu keluar mani ataupun keluar mazi, ataupun dia berulang kali memandai sesuatu lalu keluar mani, dan dia buat semua tadi dengan sengaja, dalam keadaan dia ingat dia tu berpuasa, maka dia kena qada puasa dia. Cuma tak perlu bayar kafarah. Kafarah berpuasa 2 bulan berturut-turut tu bagi orang yang sengaja bersetubuh ketika berpuasa. Jadi kalau orang tu kata Ibnu Qudamah tadi, dia makan, dia minum, dia berbekam, dia masuk ista'ata ni dia masuk mana nak pelawah hidung tu. Orang dulu kan dia sedut terbakar tu dah. Dia sedut terbakar tu nak suruh lawah. Kori-kori biasanya buat lagu ni lah. Dia ambil terbakar tu, dia sedut. Nak suruh buat lendel-lendel. Jadi ngaji tu sedap lah, lawah molek. Itu dikira batal puasa. Sebab masuk dalam rongga. Begitu juga kalau orang tu qublah, mengucup, keluar mani, batal puasa. Dalam keadaan dia ingat. Tapi kalau kita kata masalah tukang masak ni, dia kecap makan dia. Tu tidaklah batal puasa. Bagi setengah orang tak boleh langsung tu. Tak boleh. Nak kecap. Dia masing pun masing dah tahu apa tahu lah. Maklum lah ke muka puasa. Tak boleh. Lepas tu dibenarkan untuk kita kecap. Sitek lidah tahulah. Kalau nanti apa ni, ambil senduk tu, suak tu, tu tak main kecap dah tu. Kenyal. Dia kalau orang profesional ni kan, tak lidah kan, dia rasa lalu setara mana. Jadi tak perlu dia terlepas kena tu batal puasa lah. Kemudian kalau seseorang itu bersetubuh dengan isterinya pada Ramadan, kena bayar kafarah ataupun tidak? Kata Imam Bukhari dalam sahihnya daripada Abu Hurairah, ketika mana kami duduk dekat dengan Nabi SAW, tiba-tiba ada seorang lelaki datang seraya berkata, wahai Rasulullah, binasalah saya telah binasa. Nabi pun tanya, apa hal? Kata dia, aku telah bersetubuhi isteri aku sedangkan aku berpuasa. Nabi SAW berkata, adakah kamu memiliki hamba untuk kamu memerdekakan? Dia kata, tidak ada. Apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia kata, tak mampu. Dia kata, nak puasa 2 bulan berturut-turut lagu mananya? Hak ni pun tak boleh dah. Itu dalam riwayat lain. Hagun ni lah.
Kita tahan lagu ni lah aku tak puasa ni. Dah, tiba-tiba Nabi nak suruh dia qada 2 bulan berturut-turut. Kemudian dia berkata tidak mampu. Kemudian Nabi tanya, hal tajidu it'ama sittina miskina? Kamu adakah makanan untuk kamu berikan kepada 60 orang miskin? Dia kata tidak ada. Tak ada belaka. Kemudian Nabi pun diam, tunggu seketika. Tengah duk tunggu tu, dibawa kepada Nabi SAW satu karung, satu kuning daripada buah tamar. Nabi pun tanya, manakah orang yang bertanya tadi? Dia kata, saya Rasulullah, ambillah bersedekah. Kemudian orang itu pun kata, ya Rasulullah, apakah aku nak bersedekah? Orang yang lebih miskin lagi daripada aku? Demi Allah, tidak ada orang yang berada di antara 2 bukit ni, dua batu hitam ni. Maknanya di Madinah tu dia ada 2 bukit besar ni. Maknanya penduduk Madinah ni, kalau ada di antara 2 bukit ni, tidak ada hak lebih dhaif, lebih fakir daripada ahli keluarga aku. Jadi Nabi pun ketawa. Sehingga nampak gigi taringnya itu, Nabi berkata, at'imhu ahlaka, berilah makan kepada ahli keluarga kamu ni dengan buah tamar ni. Maknanya untung ke dia belaka. Jadi dia membayar kafarah untuk diri dia. Jadi sepatutnya dia kena bagi kepada orang miskin. Jadi dia kata dialah yang paling susah sekali. Mana daripada hadis ni, orang yang bersetubuh dengan isterinya, dia kena bayar kafarah. Jadi kafarah ni ala tertib, mengikut tertib. Ikut tertib ni, pada kalau dia ada hamba dulu. Kalau tak ada hamba, dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, barulah dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Tak boleh kita nak kata, oh dia mau kaya boleh beri makan pada orang miskin. Semesek je. Kamu kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh. Dia kena ikut tertib. Imam Syafi'i berkata, di dalam kitab dia kalau seseorang itu, dia bersetubuh, wanita yang telah balik, dia kena bayar kafarah. Dan tidak dikenakan kafarah ke atas perempuan tadi, melainkan lelaki. Jadi kalau lelaki tadi telah bayar kafarah untuk diri dia dan untuk perempuan, tak apalah, bereslah, sesatlah. Demikianlah juga kalau orang itu bersetubuh pada ketika haji dan umrah, dia kena bayar dam, saya kata, jangan terlebih main. Dah. Orang yang bersetubuh ketika dia dalam keadaan pakaian ihram itu, sebelum daripada tahallul tsani. Dia ada 2 tahallul tsani. Lepas tahallul tsani itu barulah dia boleh bersetubuh. Sebelum tu kalau dia bersetubuh, dia kena bayar dam seekor unta, bukan kambing. Kambing ni orang langgar hak biasa ni. Inilah sunnahnya. Tidakkah engkau lihat bahawa Nabi SAW tidak kata perempuan itu kena bayar kafarah? Jadi antara sebabnya, contohnya, wanita isteri tak perlu bayar kafarah kerana nak puasa 2 bulan berturut-turut, tak boleh. Sebab dia ada haid. Yang kedua, tak perlu dia nak memerdekakan hamba kerana biasanya yang memiliki hamba ni suami. Yang ketiga, tak perlu dia memberi makan kepada 60 orang miskin kerana dia pun diberi makan. Maknanya dia tu ditanggung nafkah oleh suami dia. Jadi tak kenalah pada perempuan tu. Itu satu riayah. Mana syariat mengambil kira keadaan wanita tu. Begitu juga Nabi SAW tidak mengatakan bahawa wanita tu kena bayar kafarah dalam hadis seseorang yang bersetubuhi isterinya itu dalam ketika haji. Kata Syafi'i, kalau ada orang berkata, bagaimana pula keadaan wanita tadi? Dia dikenakan hukum hudud. Dia dikenakan hukum hudud kerana persetubuhan. Dia kena hukum hudud. Az-zani waz-zaniatu, az-zaniatu waz-zani, pezina lelaki perempuan dan pezina lelaki ni, kedua-dua tu kena hukum. Kena hukum hudud. Jadi tidak kata lelaki sahaja kena, perempuan tak payah. Ataupun perempuan hanya perlu bayar kafarah, tidak perlu dihukum hudud. Tidak. Kedua-duanya itu kena dihukum. Imam Syafi'i menjawab, hudud ni, hukum hudud, maknanya hukum dalam Quran itu, wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah wal yashhad azabahuma. Hendaklah hukuman kesesaan azab ke atas mereka itu berdua. Mereka berdua tu disaksikan oleh ramai orang. Maknanya dalam Quran kata hak perempuan kena juga kesesaan seperti mana lelaki. Jadi tak ada bayar kafarah untuk melepaskan diri. Had itu tidak sama dengan kafarah. Maknanya hukum hudud tidak sama dengan kafarah.
Tidakkah kamu perhatikan bahawa hudud ni dia berbeza dengan orang yang merdeka, hamba, gadis, janda dan gadis, dan tidak berbeza jima dengan sengaja pada bulan Ramadan. Walaupun mereka berdua melakukannya. Kerana pada mazhab kita dan apa yang kami nyatakan, jika ada khabar, ada nas yang membezakan antara sesuatu, maka hendaklah dia juga dibezakan sebagaimana nas tersebut membezakan. Jadi kesimpulan daripada Imam Syafi'i sebut kepada kita ni, masalah hudud dah. Masalah hudud, kedua-dua pasangan tadi dikenakan hukum. Tetapi persubuhan suami isteri pada bulan Ramadan hanya dihukum kepada suami. Jadi apa ada beza? Jadi Imam Syafi'i jawab dengan cara mudah, dah hadis sebut lagu tu tak? Dengan ada beza, maka adalah beza di antara kedua-duanya itu. Walaupun ada satu sudut persamaan, maknanya ini zina. Kedua-dua yang terbabit dengan zina tu dihukum. Lelaki dan perempuan disebab 100. Hak ni suami isteri yang bersetubuh pada bulan Ramadan bayar kafarah suami saja. Jadi ada beza hukum. Tidak kata kedua-dua yang terlibat, maknanya pezina lelaki, pezina perempuan disebab, maka kira-kiranya suami kena kafarah, isteri pun kena kafarah juga, dua-dua kena. Tidak. Jadi walaupun kes nampak sama, tapi sebenarnya tak sama. Tak sama. Kerana Nabi sendiri membezakan hukum. Allah SWT sendiri membezakan hukum. Jadi kita kena terima lah. Kita kena terima. Walau bagaimanapun Al-Khattabi berkata, sebagai membantah Hak Syafi'i kata ni, wa fi amrihi ar-rajula bil kafarah lima kana minhu minal janayah. Diperintahkan kepada lelaki, maknanya suami, kena bayar kafarah bila mana dia bersetubuh dengan isterinya itu pada bulan Ramadan, kerana berjunuk tu berpunca daripadanya. Dengan adanya kewajipan kafarah bagi lelaki yang melakukan tindakan kejahatan, maknanya dialah mestubuhi isterinya, dialah kena bayar kafarah. Itu dalil bahawa kepada wanita, atas wanita tu kena kafarah juga sepertinya. Kerana syariat ni menyamakan di antara orang ramai pada hukum. Cuma pada tempat-tempat yang tertentu ada dalil yang khusus, maka tidak ada persamaan. Jadi itu ada pengkhususan. Cuma bila telah diwajibkan kepada isteri itu qada, kerana dia telah berbuka dengan sebab jima, dengan sengaja, maka di situ diwajibkan juga kepada lelaki. Maknanya hukum ni, hukum bersetubuh suami isteri pada bulan Ramadan, kedua-duanya tu kena qada. Itu hak sama. Tapi dari segi kafarah suaminya, bila isteri kena qada seperti mana suami sudah qada, itu sudah dikira sudah ada persamaan, cukup dah. Samalah juga macam kita kata pezina lelaki dan pezina perempuan ni masing-masing kena sebab 100 kali. Kemudian dia ada satu lagi, taghribu am, dibuat daerah selama setahun. Jadi ada ulama mengatakan bahawa buat daerah selama setahun ni hanya untuk lelaki, perempuan tidak kena. Mana situ sudah cukup persamaan itu dari segi azab hukum itu. Adapun nak buat negeri itu memadai untuk pasangan lelaki saja, tak perlu pada pasangan perempuan. Maknanya di sini persamaan ni tidak kata dalam semua perkara. Sama pada bahagian tertentu itu sudah mencukupi dah. Sebab kita kata ni lah, perempuan kena semaya bila dia suci, tapi dia tidak kena qada semaya kerana dia haid. Cuma kalau dia tinggal puasa, dia tak boleh puasa, dia kena qada sama dengan lelaki. Jadi hak tu sama-sama kena qada. Kata lelaki ni sakit, lelaki ni musafir, dia buka puasa, dia kena qada hak puasa. Perempuan yang haid pun lagu tu juga, dia kena qada puasa. Cuma hak bezanya dari segi tak semaya kerana haid tu. Tu tak perlu dia qada lah. Kerana itu melibatkan nas hak lain pula. Hikmah hak lain pula. Jadi tidak kata semestinya 100% ni hukum antara lelaki dan perempuan itu sama. Secara kasarnya banyak persamaan, hak khususnya pada perkara tertentu sahaja. Kata pengarang kita lagi, hadza waqad fassala ba'dul ulama. Setengah ulama memperincikan masalah ni. Mereka berkata, kalau binding tadi dia ikut kemahuan suami dia kena bayar kafarah. Kalau dia tidak turut,
lalu dia dikuasai oleh suami dia, lalu berlaku persetubuhan, tak wajib kafarah. Katalah bini tu goda suami, boleh puasa. Jadi kalau ikut pendapat ulama ni, dua-dua tu kena bayar kafarah. Maknanya kita tak boleh kata tak apa, kita JWPT. Di kalangan ulama ada yang memperincikan dengan mengatakan bahawa bila qada itu wajib kepada mereka berdua, bila mana qada dengan qada puasa itu wajib ke atas mereka berdua, walaupun yang memberi makan itu kena kepada suami. Kerana itu termasuk di bawah bab nafkah yang wajib kepadanya. Jadi seperti kita kata tadi lah, bagi ulama mengatakan bahawa isteri tidak bayar kafarah, dia hanya perlu ganti puasa saja kerana yang memberi nafkah itu adalah suami dia. Dia tidak wajib memberi nafkah, maka dia tidak wajib memberi makan kepada orang miskin sebagai kafarah. Imam Qurtubi dalam tafsir dia ada menyebut ada perbezaan pendapat apakah yang wajib kepada wanita setelah mana dia itu disetubuhi oleh suaminya pada siang Ramadan. Maka Malik, Abu Yusuf dan Ashabul Ra'yi mengatakan bahawa dia kena juga seperti mana suami. Tetapi Imam Syafi'i berkata tidak ada yang wajib kepada isteri tadi melainkan satu kafarah sahaja. Sama ada dia turut kehendak suaminya ataupun dia dipaksa, kerana Nabi SAW menjawab soalan itu dengan kafarah sahaja dan tidak memperincikan. Maknanya kafarah itu dibayar oleh suami, itu sudah memadai bagi isteri. Cukup dah. Tidak kata kafarah itu kena kedua-duanya. Ada diriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah, kalau suami isteri tadi menurut kehendak suami sama naik, maka masing-masing itu kena kafarah. Kalau isteri dipaksa, maka suami saja kena kafarah. Ini pendapat Sahnun bin Sa'id Al-Maliki. Imam Malik berkata, ke atasnya itu dua kafarah. Mana dia kena bayar untuk diri dia dan untuk bini dia. Sebab bini dia tu di bawah tanggungan dia. Bini pun kena bayar kafarah, dia pun kena bayar kafarah. Cuma hak bini tu dia oleh kerana nafkah tu atas dia belaka, maka kafarah pun atas dia juga. Maknanya 120 orang fakir miskin dia kena beri makan. Bila mana suami itu bersetubuh dengan isterinya dan tidak inzal, tidak keluar mani, kena kafarah kah? Serupa je. Kata Sarakhsi dalam kitab Mabsut, bila mana suami itu menggauli isterinya pada kemaluan, lenyap hasyafah, kepala tu tergelam, tetapi tidak keluar mani, kedua-dua tu kena qada dan kena bayar kafarah, dan kena mandi. Mandi itu kerana dia telah membuka ikatan mani dengan perbuatan dia. Hal ini dalam bab kita belajar bab khitan pun ni lah. Khitan kan, buai kulub tu, bila buai kulub tu nampaklah kepala. Jadi ada kepala tu bagi mengukur, menentukan berlaku persetubuhan ke tidak. Mana kalau lekaran dia tu hilang, tergelar dalam kemaluan, sabit kena bayar kafarah, sabit berlaku persetubuhan, dan sabit hukum hudud seperti mana sabit mandi. Sebab iza taqal khitanani, maksudnya bila bahagian yang dikhitan pada lelaki itu telah masuk tenggelam dalam faras isteri, maka wajib mandi. Jadi bila kata wajib mandi, maknanya telah berlaku persetubuhan. Jadi kalau orang tu dia hanya letak di bira aja, itu tidak kena bayar kafarah lagi. Tapi kalau dia telah masuk dah, walaupun sekadar hasyafah kepala, itu sudah dikira sebagai persetubuhan dan dia kena bayar kafarah. Dia telah ada perbuatan membuka puasa dengan cara yang tatimmu bihil janayah, dengan cara melanggar, maknanya dia telah melakukan benda yang dilarang oleh syarak. Demikian juga kata Al-Kasani dalam kitab Bada'i' Sana'i', kalau seseorang itu memasukkan kemaluan dan tidak keluar mani sekalipun, dia kena qada dan bayar kafarah kerana wujud jima' suratan wa ma'nan. Maknanya telah berlaku persetubuhan pada rupa walaupun dia tidak mencapai klimaks. Sebab hak asalnya dia melepaskan syahwat. Jadi biasanya orang melepaskan syahwat ni kalau keluar mani. Tetapi bila sudah berlaku dah pada surah, pada rupa, maknanya telah masuk dah,
itu sudah dikira berlaku persetubuhan, wajib bayar kafarah walaupun tidak keluar mani. Wa ma'na idzil jima' huwa ilaj, kerana jima' itu sendiri adalah memasukkan. Adapun inzal tu maknanya sesar daripada jima'. Keluar mani itu sesar sudah. Jadi hak tu tidak diambil kira. Jadi hak diambil kiranya memasukkan. Keluar mani itu dia dikira sebagai sesar jima'. Sebab itulah kita tidak boleh membezakan hukum kerana keluar mani tak keluar mani dalam bab persetubuhan. Kalau bab mimpi, dia kena ukur pada keluar mani tu. Tapi persetubuhan tu, kita kena ukur pada persetubuhan tu sendiri. Bukan diukur pada keluar mani ataupun tidak. Jadi ada beza. Maknanya kalau orang yang bermimpi keluar mani, itu tidak batal puasa dia. Tapi dia wajib mandi lah. Kalau orang tu bersetubuh, tak keluar mani, tetap kena mandi juga. Kerana persetubuhan tu sendiri. Kalau orang tu mimpi, tak keluar mani, tak wajib mandi. Itu beza. Kemudian sambungnya daripada ayat tadi, harus melewatkan mandi selepas daripada azan subuh bagi orang yang berpuasa. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makanlah dan minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih dan benang hitam fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sehingga ke malam, yakni sehingga ke maghrib. Hafiz Ibn Katsir dalam tafsir dia kata, dengan ayat ini dibuat dalil bahawa orang yang berjunub pada waktu pagi, pada orang yang bangun pada waktu pagi itu dia berjunub, maka hendaklah dia mandi dan hendaklah dia menyempurnakan puasanya dan tidak mengapa baginya. Inilah mazhab Imam Empat dan jumhur ulama salaf dan khalaf. Maknanya dalam kes kita kata dah, dia berlaku persetubuhan pada waktu malam, dia pun tidur. Dia tidur tu rapat ke subuh, baru sedar, itu tidak menjejaskan puasa dia, kerana tidak syarat dia suci untuk dia masuk dalam puasa. Tidak syarat. Ataupun satu kes lagi, dia sedar tu waktu yang ada tu nak mandi junub ke nak bersahur. Jadi dia bersahur lah. Sudah sahur tu dia pun mandilah junub untuk semaya subuh. Sebab mandi ni dia boleh tangguhkan, tapi untuk sahur dia tak boleh. Sebab Quran kata di sini kulu washrabu, makanlah. Makan dulu. Sebab dia tak kata mandilah. Kalau kita tengok ayat ni secara lengkapnya, uhilla lakum lailatas siyam, tak ada suruh mandi ni. Mana kita boleh nampak di sini berdasarkan kepada nazam ayat ni, kita kena makan untuk sahur tu. Berdasarkan kepada riwayat Bukhari dan Muslim daripada hadis Aisyah dan Ummu Salamah, bahawa mereka berdua berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin thumma yaktasil wa yasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berada pada waktu pagi dalam keadaan berjunub kerana persetubuhan, bukan kerana mimpi. Kemudian baginda mandi, dia berpuasa. Tak apa lagu ni. Dalam hadis Ummu Salamah dalam Bukhari Muslim juga, summa la yuftir wa la yaqdi. Nabi tidak berbuka dan Nabi tidak qada. Mana jadi puasa tu sah. Dalam Sahih Muslim daripada Aisyah, ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, tudrikunis salah wa ana junubun afa asumu. Lagu mana wahai Rasulullah, masuk waktu semaya, aku ni berjunub, bolehkah aku puasa? Nabi kata, wa ana tudrikunis salah wa ana junub fa asumu. Aku pun masuk waktu semaya, waktu subuh, aku berjunub, aku puasa. Maknanya tidak disyaratkan lagu itulah. Kemudian orang itu kata, ya Rasulullah, lasta mislana, kamu tidak seperti kami ya Rasulullah. Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma akhar. Allah Taala memang telah menghapuskan dosa kau terdahulu, dosa kemudian. Faqala wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamakum bima attaqi. Aku berharap aku ni menjadi orang yang paling takut kepada Allah dari kalangan kamu ni, dan orang paling tahu tentang apa yang perlu aku jaga. Berdasarkan kepada ini, harus bagi saudari-saudari, kata dia, bersetubuh dengan suami engkau pada malam-malam Ramadan, bahkan harus juga melewatkan mandi sehingga terbit fajar. Tak apa, maknanya dia bangun tu, bangun cahaya nak sahur. Maknanya bila berlaku persetubuhan,
pada waktu malam sebelum tidur, tidak semestinya kena mandi tengah malam tu. Sekadar cuci kemaluan, berwuduk, kemudian tidur, mandi, karat. Cuma bila bangun tu lewat, caw ke sahur ke apa semua ni, sahur dulu. Mana boleh melewatkan meskipun telah terbit fajar. Tetapi disyaratkan mandi sebelum terbit matahari lah. Kalau lewat pula tak semaya lah. Kena mandi sebelum daripada terbit matahari supaya sempat dengan waktu subuh. Jadi ini antara kemudahan yang diberikan oleh syarak. Kemudian ada satu masalah yang ada kaitan juga, iaitu wanita yang haid dia suci sebelum subuh. Dan dia niat ada berpuasa dan dia tidak mandi. Dan dia belum lagi mandi, adakah sah puasanya tanpa mandi? Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari menyebut, kalau seorang tu suci daripada haid sebelum subuh dan dia niat berpuasa, sah puasanya. Mana dia kering darah. Dia kering darah, waktu sahur tu dia cek kering darah, dia niat nak puasa, dia bersahur lah. Pas tak mandi lagi, tak apa. Tak apa. Sah puasanya mengikut pendapat jumhur, dan dia tidak bergantung kepada mandi, berbeza dengan semaya. Semaya kena mandi dulu. Samalah semaya ni kena bergantung dengan mandi. Kalau seorang wanita tu dia suci daripada haid, kemudian suami dia nak mensetubuhi dia sebelum daripada dia mandi, tak boleh. Dia kena mandi dulu baru boleh bersetubuh. Tapi puasa, itu nanti kita akan baca ayat dia. Ayat dia maknanya ada hukum ni nampak kelihatan sama tapi ada beza. Jadi perempuan yang haid, suci daripada haid, dia nak berpuasa tetapi belum lagi mandi, sah puasanya. Jadi dia berniat puasa makan sahur, kemudian masuk waktu subuh, nak semaya tu baru dia mandi, sah puasanya. Walaupun satu juzuk daripada puasanya itu tidak dalam keadaan dia suci, tak apa. Kemudian berkenaan dengan ayat ni, sehinggalah nyata kepada kamu benang putih daripada benang hitam fajar. Maknanya hak nak menentukan fajar shadiq ni, dia nampak sekejap je garis itu, sekejap je fajar shadiq. Sebab Allah Ta'ala sebut di sini khayt, benda halus kan. Halus. Maknanya masuk waktu subuh ni kadang-kadang tak perasan pun sudah subuh dah. Jangan kita kira hak bertebaran cerah tu baru subuh. Walaupun kita kata fajar shadiq ni, fajar yang selepas dia tu cerah di ufuk. Hak kita kena ambil kira adalah bermulanya waktu subuh tu bila nampak benang putih tu. Benang putih ni halus kan? Benang putih ni maknanya hak putih, hak hitam. Hak hitam, hak putih. Jadi dia nampak sikit sebentar je. Jadi kalau orang-orang biasa dia tak nampak, dia kena orang betul-betul mencerah. Itu kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Jadi dia bermula dah subuh tu dengan nampak benar tu. Tabayyana tu maknanya bukan mudah nak nampak. Lebih juga khayt, garis tu. Jadi kalau kita nanti cerah belakang tu baru subuh, tu tak betul lah. Tu panggil isfar. Jadi subuh tu dia nampak fajar shadiq sikit tu subuh tu. Kemudian walakin madza law kana al-aks. Balik cerita tadi. Kalau seorang perempuan tu dia berniat berpuasa, kemudian dia haid lepas daripada subuh, hendaklah dia menahan diri daripada makan sehingga habis hari ke macam mana? Maknanya dia orang perempuan ni katalah dia sahur dah, dia niat puasa tu tiba-tiba dekat zuhur mari haid. Apakah dia kena berpuasa pada rupa, maknanya dia tak makan minum, ataupun dia boleh makan? Di sini kata dia boleh makan boleh minum, tak ada masalah. Cuma janganlah dah ambil nasi sepinggan tu pergi makan bila tengok TV depan betul laki depan anak. Dah tak boleh lah. Kena nusuk sikit lah. Cuma hari tu dia kena qada lah. Sebab dia puasa sekerak je. Kerana dalam ayat dia kata summa atimmus siyama ilal lail. Puasa tu dia kena bermula daripada terbit fajar sampai malam maghrib. Jadi kalau sekerak tak boleh. Dia kena qada hari tu. Demikian juga kalaulah wanita itu suci ketika tengah hari, apakah dia kena menahan diri? Mana dia haid tengah hari itu suci.
Apakah dia kena menahan diri daripada makan? Fuqaha kata dia tak perlu menahan diri, dia boleh makan, dia boleh minum. Bahkan kalau suami dia ni balik daripada musafir, dalam keadaan suami dia tak berpuasa, maka boleh suami tu nak mensetubuhinya. Seperti kita kata tadi lah. Sebab suami tu memang tak puasa daripada awal lagi. Dia tak puasa daripada awal lagi. Kemudian dia boleh ambil rukhsah lah. Katalah dia telefon, nak buka atau tidak kita ni? Muka musafir 4 bulan. Jadi hari tu dia rasa macam malas nak puasa. Jadi dia telah berbuka kerana musafir. Dia ambil rukhsah kerana musafir, dia berbuka. Lepas tu dia balik sampai rumah tu, habislah safar dia. Dia balik tu sampai pukul 3 petang. Jadi dia telah berbuka tu. Tapi kalau dia safar pukul subuh, habis dah puasa dia tu, habis dah safar dia tu. Dia kena puasa. Wa antasumu khairul lakum. Dia kena ambil situ pula. Kamu berpuasa tu lebih baik lagi. Kemudian ada satu lagi bahagian daripada ayat ni, iaitu tidak harus bermubasyarah ketika i'tikaf. Ketika i'tikaf tidak boleh bercumbu rayu ataupun bermesra ni, bersentuhan kulit ataupun bersetubuh. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kamu mensetubuhi, mencampuri mereka itu dalam keadaan kamu beriktikaf di masjid. Tak sesuai lah, sebab masuk iktikaf ni kita nak kosongkan hati kita untuk ingat kepada Allah, untuk kita cari malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita iktikaf, kita pergi balik bersetubuh dengan isteri, tak sesuai lah dengan masuk iktikaf tu, sebab nak cari malam Lailatul Qadar. Jadi Nabi SAW beriktikaf 10 hari yang terakhir untuk cari malam Lailatul Qadar. Jadi Nabi menahan diri daripada syahwat dia. Maknanya di sini kalau kita kaitkan dengan awal ayat, 20 hari itu sudah cukup dah. 20 malam itu sudah cukup dah. Maknanya kepada suami isteri, 20 malam yang pertama itu sudah cukup dah untuk mereka memenuhi keinginan masing-masing. Cuma bila masuk 10 terakhir ni, break. Akad handbrake. Carilah keredaan Allah Ta'ala, carilah malam Lailatul Qadar untuk mendapat ganjaran pahala yang besar. Jadi dalam ayat yang kita baca ringkas, janganlah kamu mendekati isteri tadi selama mana kamu beriktikaf dalam masjid. Wala fi ghairi, maknanya hak dalam masjid ni tak apakah mungkin berlaku persetubuhan dalam masjid? Patut tak boleh. Tak iktikaf pun tak boleh, pergi naik atas masjid, pergi bersetubuh. Orang ni antum akifu, mana kamu sebagai orang yang beriktikaf di masjid telah buat keazaman untuk iktikaf di masjid ni 10 malam terakhir, tak boleh kamu nak kelip rumah untuk bersetubuh. Kena cukup lah 10 malam tu. Mana? Mana? Tak jadilah. Terbatal iktikaf tu. Terbatal lah. Sebab orang yang beriktikaf ni, dia tidak boleh pergi ziarah orang sakit. Tidak boleh hadir semaya jenazah di luar masjid. Tidak boleh ziarah orang sakit ke apa semua. Dia bolehnya keluar untuk keperluan dia, hajat dia. Kalau dia pergi bazar Ramadan, lari lah daripada maksud dia tu. Sebab itulah iktikaf ni dia kena masjid jamek hak asalnya. Masjid hak buat jemaah. Supaya dia tidak perlu pergi ke masjid lain untuk iktikaf. Itu hak asal. Walaupun ada ulama kata boleh asal ke masjid je. Tapi bila kita nak iktikaf ni, hak sebaik-baiknya hak kita minimumkan keluar daripada masjid. Jadi kalau kita keluar pergi jemaah lain, jadi lain dah masa tu. Perbuatan keluar. Hukum atas perbuatan keluar. Ada jadi mana jenis sebab dia keluar tu lah. Katalah dia keluar pergi kedai beli barang-barang hak tidak keperluan dia. Dia hak barang keperluan dia untuk buka puasa. Patu je. Dia keluar tandas. Patu je. Jadi putuslah dia punya iktikaf tu. Jadi sambung mula lah. Jadi kalau kamu beriktikaf dalam masjid ni, jangan kamu bersetubuh lah, sebab hilang masuk iktikaf tu tafarruh, penumpuan diri untuk ingat pada Allah SWT. Cuma kita ni iktikaf tidur je masjid je, kelik sahur rumah. Jadi hak asal, hak sunnahnya masuk pada apa ni, petang asar hari berapa? Hari 20. Dia kena balik pagi raya. Itu hak asalnya.
Tapi ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Kalau tak boleh semua, buatlah sebahagian, tak apa dah. Jadi berdasarkan kepada apa yang dipetik di sini, kalau dia balik ke rumah dia untuk hajat hak tak dapat tidak. Mana untuk makan, untuk qada hajat ni, dia tidak boleh berada di situ mereka dengan qada waktu selesai dia makan, minum. Dan pada waktu tu dia tidak boleh nak kucuk isteri dia. Tak boleh nak dakak, tak boleh nak peluk. Itu disebutkan di sini ya. Dia tidak boleh menziarahi orang sakit. Cuma dia boleh tanya khabar lah. Kalau jumpa tengah jalan. Kadang-kadang masuk ziarah orang sakit ni, kita nak pergi bantu. Transfer lah. Dah orang mau sakit ni, kawin transfer dia mau. Tak apa duduk atas masjid tu. Kemudian Nabi bersentuhan dengan Aisyah tu sekadar sisi rambut. Tu je. Jadi sikat rambut tu boleh lah, sebab kalau sikat atas masjid mungkin gugur rambut atas masjid. Jadi Nabi rolok pada Aisyah. Kemudian firman Allah Ta'ala di sini, tilka hududullah, itu adalah sempadan Allah Ta'ala, itulah dijelaskan. Maknanya kalau puasa ni dia ada batasan dia, jangan lebih. Maknanya dibenarkan untuk kamu bersetubuh isteri kamu tu pada waktu malam sudah cukup dah. Janganlah kamu bersetubuh pada waktu pagi, tengah hari. Begitu juga sudah cukup dah untuk kamu ni 20 malam untuk bersetubuh dengan isteri kamu. Maka bila kamu i'tikaf, janganlah kamu bermesraan dengan mereka pula. Itu sepadan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang i'tikaf. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Ta'ala memperincikan, menjelaskan ayat-ayatnya itu kepada manusia, mudah-mudahan mereka bertakwa. Jadi patuh kepada Allah SWT. Kemudian akhir ni, perenggan akhir sekali, saya katakan dengan demikian, wahai saudariku muslimah, jika kamu atau suami kamu telah berniat untuk beriktikaf, janganlah kamu berdua berdekatan dengan melakukan jima', kerana perbuatan itu akan menafikan ada salah satu iktikaf yang disyariatkan. Walaupun dia turun masuk dalam camper van dia pun. Maknanya sekelamin ni mari iktikaf di masjid, dah mari dengan camper van tu. Kerana hilang maksud iktikaf. Dia ada iktikaf ni, maknanya menafikan bahawa Islam ni tak ada, macam katalah pendeta dia tak boleh nikah tu. Orang agama lain ni bila jadi pendeta, jadi sami, jadi rahib ke apa ni, pakai tak nikah. Kita orang Islam ni 10 hari ni je. Untuk kita tidak menggauli isteri. Sebentar, tu je. Kerana nak dapat lain tu qadar. Samalah juga kita ni, asalnya kita pakai ya tarafuh. Ya berjahit, berias dengan penuh, kita kata ada seni je apa. Cuma bila kita nak buat haji, nak buat umrah, kita pakai ihram, kau paling rekas sekali. Itu sekadar berapa hari je. Maknanya ada juga unsur tu, kalau kita nak, kalau kata nak buat dunia tu, dah nak ambil paling basic sekali pada ketika tu je, bukan sepanjang hayat. Pada ketika ihram ataupun dari segi tidak menggauli isteri ni, kerana agama hanya pada waktu 10 malam terakhir saja. Tu je. Jadi tidak kata terlanjut dalam menolak dunia, menolak wanita. Kemudian satu masalah juga di sini, wanita i'tikaf ni di mana? Di masjid lah, dengan qadar tidak ada fitnah lah. Fitnah tu maknanya tak ada gangguan daripada orang lain, ataupun dia sendiri tidak mengganggu orang lain. Dia mari pakai minyak bedok ke apa semua tu, menyalahi maksud lah. Ataupun ada gangguan, orang main ngacar dia i'tikaf tu tak salah. Tapi kalau tak ada masalah, tak ada fitnah, dia boleh beriktikaf di masjid. Mengikut keadaan lah. Katalah dia tak ada suami dah, ataupun anak besar-besar dah, bolehlah iktikaf di masjid. Tapi kalau anak berceketek, pakat main iktikaf pula, jadi seperumah. Orang lain nak beribadat tak boleh. Hak ni anak nak go tu, hak ni anak nak go ni dah. Jadi tak ada suasana iktikaf. Wanita tu kalau dia ada lagi anak kecil, hak utama pada dia duduk rumah. Kalau dia tidak ada tanggungjawab apa-apa, dia beriktikaf di masjid. Macam Aisyah lah. Aisyah ni, moga lepas daripada Nabi wafat, dia iktikaf. Dia pun tak ada anak, tak ada masalah, tak ada gangguan. Maknanya di situ penting kita kena tahu aulawiyat, keutamaan ataupun keadaan diri kita. Kemudian satu lagi masalah, iktikaf ni di masjid lah wanita.
Cuma mazhab Hanafi dia kata bagi wanita ni dia iktikaf di masjid rumah dia. Tapi kebanyakan ulama kata tak ada istilah masjid rumah. Kalau dia iktikaf di rumah pun maknanya dia ibadat je, bukan dipanggil iktikaf. Sebab masuk iktikaf ni masjid. Wallahu a'lam. Sebelum masuk tajuk pagi ni, apa pendapat Ustaz berkenaan dengan pandangan seorang yang terkenal juga lah di negara kita ni, pengarang buku-buku agama banyak dia. Jadi untuk mengelakkan dapat kafarah dosa ni bersetubuh di bulan Ramadan, untuk mengelak kita minum air dulu, buka puasa dengan minum air dulu baru bersetubuh dengan isteri. Atau tu dia panggil helah. Helah ni dia ada matlamat dia. Matlamat dia tu persetubuhan. Cuma dia bagi dia rasa bila dia minum air dulu baru berlaku persetubuhan. Dia rasa dia tidak kena kafarah tu tak tepat sebab tujuan minum air itu sendiri adalah untuk bersetubuh. Tak boleh. Dia berbeza kalau lah seorang tu katalah suami ni dia musafir. Dia musafir. Jadi orang musafir ni dia tak apa, tak buka, tak puasa. Jadi dia balik tu sedang molek bini dia tu baru suci daripada haid pukul lepas zuhur tu. Jadi nak nanti ke maghrib tu lambat. Jadi dia pun melakukan persetubuhan pada waktu tu. Tak apa bagi dia. Sebab dia tu memang daripada asal lagi ada keharusan untuk berbuka kerana musafir. Dan itu terdahulu. Maknanya dia musafir ni mana dia dalam perjalanan, kata dalam perjalanan tu dia tak puasa. Kelik tu segar jadi. Jadi berlaku persetubuhan. Bagi dia tak apa sebab yang menyebabkan dia bersetubuh tu sudah terdahulu dah. Sebab dia tak puasa tu terdahulu dah. Ada sebelum daripada dia bersetubuh tu. Maknanya dia musafir, balik rumah sudah molek bini baru suci daripada haid dan dia bersetubuh. Itu tak apa, tak kena kafarah. Kalau ni minum air, sebab apa minum air? Kerana nak bersetubuh. Supaya hukum dia kena kafarah juga. Sebab dia buat halah. Sebab kalau tidak kerana persetubuhan dia tak minum pun air tu. Jadi kena beza antara dua perkara tadi. Sebab yang terdahulu dengan sebab yang ada bersama. Kalau mengikut mazhab Hanafi dah, hak kena kafarah ni kerana melanggar kehormatan bulan puasa. Orang tu makan pun tak ada sebab, dia kena bayar kafarah juga. Cuma persetubuhan tu maknanya satu bentuk alasan penyebab hak besar sekali. Jadi hak yang diambil kira sebenarnya hurmatul Ramadan. Kafarah tu kerana orang tu melanggar kehormatan bulan Ramadan. Sebab itulah dia kena kafarah tu. Sebab dia berbuka dengan sengaja. Tapi hak jumhur kata kerana jimat tu sendirilah. Sebab dalam hadis tadi orang tu jimat kena bayar kafarah. Jadi kalau terdahulu minum air ataupun makan dan memang dia punya set dia tu untuk bersetubuh, tetap tak boleh. Halah dia panggil. Dia macam Ashabus Sabti kan, orang Yahudi tu. Dia buat sekata ikan pada hari Sabtu tu, walaupun dia ambil ayat hak, dia nak elak daripada apa tadi lah. Halah tu panggil halah. Dengan syariat ni kita tidak boleh nak buat halah. Dia sama macam Cina buta lah. Sebab Cina buta tu dia set dah. Kamu jangan bersetubuh, kamu jangan. Baru dia setuju. Jadi soal ni support lah. Kita minum air dulu. Dia biasa kita tengok di pura-pura 10 minit itu ya. Okay. Sebelum subuh. Imsak tu wallahu a'lam lah. Sebab imsak tu menahan diri, maknanya menahan diri tu dia kena bermula daripada terbit fajar. Tu je. Jadi sebelum tu boleh makan lagi. Kulu washrabu, makan minum sehingga nyata fajar. Maknanya boleh makan lagi. Jadi 10 minit tu ada kata ihtiyat. Dalam bab ni kalau nak kata ihtiyat, sebenarnya lebih ihtiyat untuk berbuka. Kerana kaedahnya dia kata baqaul asli makana ala makana. Jadi kalau kata asal tu malam, tetap malam. Mana kalau orang tu syuk
subuh dah ataupun malam lagi. Dia kena ambil malam lagi. Dia boleh makan. Sehingga nyata pada dia subuh. Tapi jangan tunggu ke bel dulu. Kena masjid lewat bel kan. Jadi hak ihtiyatnya untuk berbuka. Sebab hak asalnya siang hari lagi. Jadi ihtiyat tu dia kena ada tempat dia lah. Cuma bukan suruh kita makan rapat jik. Hak akhir tu orang bel lalu. Dah, maknanya boleh makan lagi. Sebab kita kena mengambil kira juga. Kita nak mari masjid. Takkanlah kita nak nanti sudah makan tu orang bel lalu. Lepas tu nak mari masjid macam mana? Tak ada takbir dengan imam. Jadi maksudnya boleh makan lagi kalau orang yang berhajat untuk makan. Bukan nak suruh makan rapat jik situ dah.